قوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Ya, semati sekalian, mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita ilmu dan faham dan untuk kita amalkan ibadat kita kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatuh. Teruskan sebelah. Dansanya telah didinding kebanyakan manusia itu daripada hak Ta'ala. Dansanya telah didinding kebanyakan manusia itu daripada hak Ta'ala dengan syahwat mereka itu yang bangsa duniawiyah. Duniawiyah adalah satu bangsa ukhrawiyah. Jadi dua-dua ini jadi masalah kepada manusia. Ada yang tertipu dengan dunia dan ada yang tertipu dengan akhirat. Hak tertipu dengan akhirat itu yang lain kali saya bahas. Ini ambil hati. Kenapa dikatakan manusia terdidik dengan syahwat mereka itu yang bangsa duniawiyah? Itulah kebanyakan manusia yang tak nampak Allah ni, yang tak cinta Allah ni, yang tak nak melakukan perintah Allah ni. Bukan masalah apa. Masalahnya dia dididik oleh syahwat yang bangsa duniawiyah. Disekat oleh keindahan dunia, disekat oleh tipu daya dunia, disekat oleh nak mewah, disekat oleh nak senang, disekat oleh takut miskin, disekat oleh nak jaga hati bini, disekat oleh anak-anak, dan disekat oleh pangkat, darjat dan harta benda orang sebagainya. Apa saja dunia berbahaya kepada kita, hatta anak-anak kita sendiri. Kalau kita tidak berhati-hati menjaganya, dia juga menghalang kepada kita untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal dari panggilan kita oleh Allah, anak ramai hak ni menangis, hak ni sakit, hak korek semua kepada Allah. Hak ni pula kenapa tak pergi mengaji? Allah, restoran tak boleh tinggal, kau korek kau ramah orang balik. Hak ni pula kenapa tak boleh pergi? Allah, kau balik main bola, apa ada juga. Orang-orang kau balik bola pun ada juga. Jadi pendek kata, hak tak boleh melakukan perintah Allah ni adalah disebabkan oleh hijab melalui syahwat yang bangsa duniawi, benda duniawi kita. Mungkin kerja kita, mungkin benda tidak berdosa, tetapi menghalang kita menunaikan hak Allah. Allah Ta'ala bukan nak minta 24 jam kita dengan dia, tetapi sekejap-sekejap saja. Solat 5 waktu, penuhkan masa sekejap dengan belajar. Bila malam kalau boleh bangun sekejap, pukul 4, setengah jam, sejam. Itu tak boleh. Tuhan minta sikit saja. Semayang maghrib sekejap, semayang isyak sekejap. Lepas tu tidurlah 20 jam. Tak boleh kok. Tak boleh semayang kok. Inilah manusia. Dan dengan segala darjat yang bangsa ukhrawiyah. Ada juga satu jenis lagi dihalang melalui benda yang berbentuk ukhrawiyah. Iaitu dia tertipu dengan bangsa akhirat. Dia buat benda tu bukan kerana menunaikan perintah Allah, kerana takut masuk neraka, kerana nak masuk syurga, kerana nak padilan. Tidak ada benda-benda dengan Tuhan, kerana nak bagai Tuhan. Bukan kerana nak mengabdikan kepada Allah, tak nak Tuhan. Ibarat kalau bini kat rumah penanak tu, kan suruh nak makan kata lelaki, takut tu lelaki malu. Masuk ada kuih, tinggal sayur. Bukan masuk dengan kasih sayang. Jadi hamba Allah ada juga yang beribadah, dia kena tipu dengan bangsa ukhrawiyah. Kerana nak selamat dari api neraka. Bukan kerana Allah perintah dia supaya ibadah. Tak. Kerana nak takut masuk neraka Allah. Yang kedua pula bukan kerana ibadah pada Allah, tak kerana nak Allah beri dia ganjaran-ganjaran. Itu kalau Allah tak bagi kita tahu lah tu bakal di mahkamah Allah dia buat. Maknanya begitu. Hatta ada rekod buku-buku sampai 2 kilo setengah untuk menceritakan pasal padilan. Sebab tu saudara, orang tabligh main dengan saya ngajar 2 kali, yang ketiga mesti lagi. Sebab apa? Ditipu oleh ukhrawiyah ni banyak. Rekaan-rekaan ulama akhir zaman ini membawa manusia bukan kepada Allah, tetapi dengan menggunakan
keindahan fadilat. Hatta dia lupa yang dia kewajipan daripada Allah SWT. Duk nampak surga. Hatta kita tanya baca Quran yang belum, tidak. Pada tu air lepas belum, tidak. Mereka belajar belum, tidak. Hak dia naknya la ilaha illallah jannah. Mulutnya tu jannah. Tapi aliran kewajipan yang boleh bawa kepada jannah tidak diambil kira. Apa pasal? Ditipu oleh bangsa ukhrawi, terpesona dengan bidadari, terpesona dengan syurga, terpesona dengan fadilat, hatta lupa sebenarnya dia wajib apa yang Allah wajibkan kepada dia. Itulah dikatakan tertipu bangsa ukhrawiyah. Hatta buku-buku gambar kita tengok atas meja tak ada. Yang ada semua buku fadilat dah. Bagaimana kisah manusia, hukum, hakam tak ada. Apa tauhid tak ada. Hatta kalau kita buka tauhid pun kena tentang. Pasal apa? Bercampur dengan nafsu dia. Itu duniawiyah. Itu Allah yang cinta kepada selain daripada Allah. Itu ukhrawiyah. Memang nampak macam betul fadilat, betul. Tetapi dia akan membawa kita terhijab dengan Allah. Kita nampak barang Allah tapi tak nampak Allah. Kita rindu kepada benda Allah tapi tak rindu kepada Allah. Ini pun satu masalah yang menjadi penghijab kepada kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara ingat kitab kita mengaji ini, kitab yang masyhur di zaman 400-500 tahun yang dulu. Di hak Jawinya dalam lingkungan 300 tahun yang dulu. Masa itu popular. Hari ini sudah ditelan zaman. Kalau buka aku dah macam cerita waktu kita Cina ada apa. Apa siapa telah ditinggal ditelan zaman. Anak buka pun tak ada, anak syaraf pun tak ada. Ada siapa orang yang tanya dia sekarang? Bukan tanya dia lah, jumpa saya. Mengajar apa? Kawan saya kata ni Ustaz, mengajar hikam. Oh, hikam ya. Jawi ke Arab. Saya kata, Jawi. Oh, itu mak. Untuk lama ni dia rekod sendiri. Oh, tu. Saudara, bila sebut kitab, bukan rekaan, syarahan kepada matan yang ulama Arab beribadah kita. Kalau kitab, kita pakai syarat. Kalau hadis, kita pakai mufassiri, muhaddisi, hurai hadis itu. Kalau Quran, kita panggil tafsir. Dia tak benar-benar rekaan. Mana-mana kitab ada merupakan penjelasan kepada kita. Tak benar-benar rekaan. Nanti sekali saya akan cerita bagaimana orang yang tak minat kitab akan melakukan kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap demikian itu daripada ayat yang adamiah. Hak mana kita nak tu masiwallah. Yang kita duk gila tu masiwallah. Macam kita katakan kita nak pahala, betul lah. Tapi itu bukan pahala, itu bukan Allah. Itu adalah janji Allah kepada kita. Hasil daripada kita bertakwa kepada Allah. Perintahnya takwa tu, perintahnya iman tu. Adapun syurga, neraka ini adalah amaran Allah kepada orang yang tidak mahu bertakwa kepada Allah. Perintahnya takwa tu, perintahnya ibadah tu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidak aku jadikan jin dan manusia, dua makhluk. Jin dan manusia. Kenapa disebut jin? Saudara, apakah mereka tidak beribadat kepada Allah? Ibadat tapi cara mereka. Sebab jin, malaikat dan jin adalah dua golongan spesies rohani. Malaikat dijadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada api. Tetapi masyarakat jin, dia diperintahkan melakukan hukum akam Allah. Dia lelaki dan ada perempuan. Adapun malaikat, dia tidak ada lelaki dan tidak ada perempuan. Adapun jin, ada lelaki dan ada perempuan. Makan, minum dan tidur. Sakit macam kita, tidur macam kita, makan macam kita, berkahwin macam kita. Itu masyarakat jin. Dijadikan daripada api. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Jadi jin ni nak ibadah macam kita. Kalau kita haji, dia pun haji. Kalau kita puasa, dia pun kena berpuasa. Ini masyarakat jin. Habis macam mana nak dakwah dengan dia? Ustaz, dia kan kita dakwah dia. Habis haji dakwah dengan kita. Biar jin berdakwah dengan jin. Jangan Ustaz minta tak dakwah dengan jin pula. Sebab apa kita tak kerti bahasa jin. Kena mari jin karbon ke, kita ingat ke apa ni esko negeri, hukuman jin. Bukan. Sebab kita tak kenal jin. Dia pun tak ada IC sekarang. Dia tak pakai apa ni make up.
Dia mai kat kita, mungkin jin kafir yang mereka kita tak tahu. Silap bulan jin kafir. Tetapi wajib dia berdakwah jin kepada jin. Dan begitu juga ibadat. Dia dengan dia berimam dengan dia. Dia jin imam, makmum imam. Masyarakat dia di luar bidang kuasa kita. Tapi kalau orang-orang sahabat Nabi mungkin dapat mereka menyelami masyarakat kita tak dapat. Jadi itu maknanya ibadat tadi. Kemudian dah ibadat tu pula. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, dan tidak aku perintahkan untuk beribadat pula kecuali dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas tak payah. Aku pun tak terima. Jadi apa makna ikhlas? Ikhlas ni bermakna, cuba kita tengok kita takbir, apa kata niat takbir kita? Usalli fardal maghrib salat rakatan dan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sajak bersama maghrib diberikan kerana Allah. Ada sebut kerana syukur, ada sebut kerana takut, tak ada. Sebab perintahnya ibadat kerana Allah. Sajak aku berpuasa bulan Ramadan kerana Allah. Sajak aku naik haji kerana Allah. Nawaitul hajj wal umrah lillahi subhanahu wa ta'ala. Sajak aku melakukan haji dan umrah kerana Allah. Semua ibadat lillahi ta'ala. Sebab apa kita tak mau masuk siwa Allah? Bersihkan ibadat kita daripada segala-gala, termasuk ukhrawiyah, termasuk benda berbentuk pahala. Sebab itu masih lagi siwa Allah. Nak duduk situ ikhlas ni. Bukan tak boleh, tetapi jangan steady kat situ. Kena berlepas diri sampai kepada kerana Allah semata-mata. Saya nak cerita satu kisah para Nabi dan Rasul supaya saudara dapat gambaran. Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berada di atas di udara semasa sebelum jatuh dalam api. Saudara, datang Jibril AS mengatakan kepada ya Ibrahim, nak atau tidak mampu sapu api semua, padamkan, buang dia ke laut. Nabi Ibrahim tanya, apakah itu perintah daripada Allah? Malaikat jawab, tidak. Itu kalau menurut aku boleh minta dengan Allah, kata dia. Ibrahim kata apa? Tidak, aku beribadat kerana Allah. Kalau Allah nak aku jatuh Nabi, dia jatuh Nabi pun jangan campur tangan. Sebab apa? Dia kerana Allah. Kalau kita dan Ibrahim bermasa, kalau kita lah agak-agak lah, katalah assume kita tu atau udara Jibril main offer juga ke apa kan? Sudah saya jawab tak? Kita dah tahu jawapan itu. Pasal apa kita tidak, belum ada lagi mukhlis kita tu tidak sempurna. Kalau sempurna kita Nabi pula. Kita sebab kita tidak sempurna. Nabi dan Rasul dia sempurna. Dia masih Allah ni dia ibadat dia semua sekali. Termasuk kena hina pun dia bukan Allah juga. Saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukul, dibalik batu oleh budak-budak di Taif semasa berhijrah ke sana. Apa jawab dia? Nah, budak-budak balik, orang gila, pakat balik budak-budak. Sedangkan Nabi Allah. Apa jawab Nabi? Nabi ambil dia baku dia pukul ya budak-budak. Kau nak pukul aku balik dengan batu kecil-kecil, sudah nak berdakwah kaki aku tu. Nabi menyandar ke satu pokok, Nabi menyeru kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hinanya diriku, lemahnya badanku, tak berdaya aku nak menghadapi benda-benda begini. Kerana aku bukan makhluk yang kuat macam malaikat. Lemahnya aku sebagai manusia ni tidak berupaya. Ya Tuhanku. Apa dah dikata? Tetapi walau bagaimanapun ya Allah, kalau musuh kau aku lagi, aku tak ada apa-apa. Adik aku tak ada no hak pilih. Jadi ikutlah, aku tak ada masalah. Kalau bunuh aku lagu balik lagi, tak apa, balik aku tak ada apa-apa. Itu dia. Duk menyandar kat pokok, duk berintik. Kalau kita lagu mana agak? Ya Allah, ya Tuhanku, jahatnya budak-budak kecil ni. Biar mata buta aku pecah. Kalau kita. Tapi Nabi SAW dia angkat tangan ke langit. Allahumma liqawmina fa'innahum la ya'lamun. Allahumma liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Tuhanku, beri hidayahlah kepada kaum. Dia tak ada pilih. Dia tak kenal aku di siapa. Sebab tu Tuhan Arafat Rabbahu. Kalau dia kenal Nabi di siapa, Nabi sebenarnya Muhammad SAW bersuruh Allah, kekasih Allah, maka kita tidak akan baling dia. Siapa Nabi yang sebenar, siapa sahabat yang sebenarnya, siapa ulama yang sebenarnya, siapa orang alim yang sebenarnya. Kita tidak berani menderhaka saudara sekalian. Itu kata cerita dia. Kalau kita kena kenal benda-benda ni, kita kena belajar. Walaupun sikit, walaupun berlaku hari, saya bukan nak mengambil kitab ni, nak suruh faham.
Nak bagi kita ni saudara satu. Seminggu habis pun nak baca tu. Tapi nak fahamkan. Dulu belajar saya belajar lain. Kalau saya belajar kan tutup buku lah kita. Nak dengar lagu saya belajar. Nak dengar lagu saya tu aja saja. Lagu ni. Dan segala darjat yang bahasa Ukhrawiyah. Dan tiap-tiap demikian itu daripada ayat Adamiyah dan wujud Wahamiyah. Dan kamu ketahui demikian itu daripada wujud sifat Wahamiyah. Tuhan kata Subhanahu wa ta'ala dan segala asma yang Tuhan. Dan di waktu kakak hijab kepada waktu itu nasya'Allah mereka. Mereka itu dah bakar mereka itu dan Tuhan mereka itu dan mereka hamba Allah dan sebelum hamba dia dah menjadikan hamba yang lain yang buat orang Islam kita ni wallahu a'lam akan buat apa kata dia. Sebab apa cara belajar macam tu? Lepas belajar saudara kena baca balik, kena study balik, kena mutalaah balik, klinik semua. Dia panggil halaqah mutalaah. Siapa ketua dia? Senior. Hak telah alim dalam bidang ni akan mengetuai halaqah tu. Dia tanya apa pahaman awak tentang tadi. Bagaimana cara pahaman awak? Mu faham tak haba tu apa? Mu faham tak aban adamiyah tu apa? Mu faham tak ukhrawiyah tu apa? Mu faham tak duniawiyah tu apa? Dia akan berat sah. Pukul 12 berhenti. Situ tempat ilmunya. Situ tempat ilmunya. Kita belajar pada tadi exam 80% ustaz. Cara dia amat berbeza. Sebab tu saya takut kita dia pelan-pelan. Tak apa. Fal amal adwa ma'wa'id kallah. Sikit tak apa janji benda tu berfungsi dan apa. Walau sedikit pun tak. Sebaik-baik pekerjaan Nabi kata adwa ma'wa'id kallah. Berkekalan, berterusan. Walaupun sedikit pun tak apa. Biar dia baik cari pun tak apa. Nanti kita boleh faham benda tu. Menjadikan kita dapat pegangan bangsa Ukhrawiyah. Dan tiap-tiap daripada itu Amriyah yang Adamiyah dan wujud yang Wahamiyah. Ada benda tu tadi bukan sebenar-benar ada. Dia hanya adalah gambaran wujud Allah sahaja. Misal kata adanya syurga. Ini wujud syurga ya, nak bagi tahu kepada kita kebesaran Allah. Dia bukan wujud yang wujudiyah, tetapi dia wujud yang Adamiyah. Ada benda tetapi dia akan hilang kalau kita tidak melakukan benda-benda yang tertentu. Contoh macam dunia kita ni. Ada benda dunia pun adamiyah kan? Dibangsakan kepada barang yang adamiyah. Dunia ni barang tak ada. Katakanlah saudara ada duit. Ni ada ustaz duit banyak ni. Iyalah ada sekejap. Mungkin kalau hujung bulan ada, awal bulan tak ada, betul tak? Lepas atau kadang-kadang mungkin hari ni ada, lusa tak ada. Hak paling tak ada sekali, bila kena 3 helai kain putih tu paling tak ada sekali. Kena 3 helai kain putih, tu dia. Rumah tak ada, kereta tak ada, banglo tak ada, aset yang 3 juta pun tak ada. Comes to the 0 point. Baru tahu orang dunia orang betul, itulah dunia. Adanya apa dia? Barang kekal. Hak kekalnya apa dia? Pak Ustaz saya bagi tahu. Dalam diri kita ada 2 benda. Satu benda yang tidak kekal, satu benda kekal. Hak tak kekal ni merupakan kosmetik, pelindung kepada benda kekal. Yang nak bawa kepada Allah lah benda kekal. Sebab tu saya bagi tahu semalam, kelas semalam. Siapa pergi kelas semalam, kita tidak perlu ulang. Dalam diri kita ada 2 barang, 2 benda. Satu benda yang kosmetik sebagai pelindung kepada benda kekal, namanya jasad. Satu lagi benda kekal, namanya rauhani. Hak nak kita kekal ni benda kekal. Hak nak dibawa pada syurga. Berjaya hak tu baru berjaya. Hak lain semua tinggal di dunia. Badan kita tinggal di dunia, harta kita tinggal di dunia, pangkat kita tinggal di dunia. Bagaimana besar pun tinggal. Hak nak bawanya kesucian rauhani. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahu alazim. Hari yang tidak berguna harta dan anak-anak. Harta yang banyak, rakyat, malah jetaka yang besar, keluarga yang besar, tidak berguna lagi pada hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang buat sekeping hati yang suci bersih. Hak itu barang kekal. Itulah barang kekal. Itulah barang kekal. Nak disucikan hati kita tadi. Mukhlisi. Ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam sedekah, ikhlas dalam membaca dan sebagainya. Semua nak ikhlas lah. Contohlah saudara hari ini bertanding setengah mati Al-Quran. Nak apa sebenarnya?
nak apa sebenarnya? Nak hadiah atau nak naik haji? Misal kata ada itulah berlaku, maka bermakna pembacaan tadi tidak ikhlas. Asyik itu dapat masalah tempat yang kita nak kena belajar. Maka ada je macam tadi, maka itu digelar adami. Bertukar menjadi barang tidak ada. Dan wujud wahamiyah. Wujud yang wahamiyah ini bermakna benda ada tetapi fata morgana. Kita rasa macam ada. Macam contoh macam kita rasa kita ada ilmu. Memang kita rasa macam kita ada ilmu. Benarkah ilmu kita tadi dapat memimpin kita di akhirat? Mungkin ilmu kita tadi sudah bertukar menjadi merosakkan diri kita sendiri. Contohnya bila kita ada ilmu sombong, kerja asyik-asyik aja, bahar yang kerjanya. Maka ilmu tadi sudah bertukar menjadi virus, memakan diri dia sendiri. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan antahum min qalbi abadil watan. Orang alim yang tidak berjaya menghayati ilmunya diazabkan. Dia dahulu dah berkafir, penyembah berhala. Dia bertukar menjadi bahaya balik. Bukan kata ada alim jadi baik, tidak. Alim pemecah belah masyarakat, alim pengkhianat, alim penipu, alim fitnah, alim yang takabur, lagi berat. Maka benda ni supaya. Sebab itu wujud tadi wujud wahamiyah, wujud fata morgana. Baik nampak tapi dia sebenarnya tidak baik. Nampak indah tetapi dia tidak indah. Maka kita kena wujud yang wujudiyah yang kita nak. Amalan kita tadi kita kena buat sampai menjadi wujud yang sebenar. Jangan wujud yang fata morgana. Dan kami ketahui demikian, kamu ketahui demikian itu daripada wujud sifat kamarnya. Kerana itu semua sebagai pendinding daripada Allah sahaja. Dia dinding kita dengan duniawiyah, dia dinding dengan kita dengan pahala-pahala, dia dinding kita dengan benda-benda yang halang-halangan, dia dinding kita dengan cubaan-cubaan, dia dinding kita dengan ujian-ujian dan sebagainya. Itu sebagai pendinding sahaja. Macam kita bekerja, kita akan nampak macam mana. Kenapa kaya? Sebab aku kerja. Aku kerja itu pendinding sahaja. Yang sebenarnya nak ceritanya rezeki itu daripada Allah. Tuhan tadi akan berdinding kepada kita supaya kita tidak terus sebab kita tak mampu. Kalau ternyata tidak letak hijab kat depan, nanti kita akan tidak mampu untuk mempertahankan diri. Sebab kita manusia biasa, bukan macam Nabi. Nabi dia tidak ada hijab. Dia boleh dengan Allah terus dan dia boleh dengan Jibril alaihissalam. Macam kita tidak boleh terus. Termasuk Nabi Musa alaihissalam tak boleh terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hijab di tengah. Even Nabi dan Rasul pun Allah gunakan Jibril alaihissalam. Even Nabi dan Rasul pun Allah gunakan mimpi sebagai penghubung dengan Allah. Begitu kita, kenapa kita tak nampak Allah ni? Bukan tak nampak Allah. Allah telah hijabkan kita dengan ibadat. Allah telah hijabkan kita dengan taat. Allah telah hijabkan kita dengan dunia. Kita menjadi bahaya, menjadi kecelakaan. Jadi hijab-hijab ini nak dijaga. Apa pelindung kita? Bisa kata kita semayang, bisa kata kita dapat hidayah. Contohnya, alhamdulillah saya masjid saya sejak saya mengajar ni ramai lah orang. Jadi mengajar tadi sebenarnya hijab. Yang sebenarnya ramai orang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak pandai buka hijab ini, kita akan mengatakan, alhamdulillah tengoklah siapa mengajar. Oh boleh. Tengoklah siapa. Tengok sekebat lah. Oh boleh. Bertukar menjadi riak dan ujub. Kan sudah 0 point. Maka sebab itu hijab-hijab ini hanya mencelakakan manusia, yang membinasakan manusia hijab ini. Maka sebab itu dia bagi tahu kepada kita, itu adalah a'yar yang adamiyah, wujud yang mahamiyah. Jangan-jangan ingat kita macam juga dakwah sekarang. Kita pergi dakwah orang, kita ingat bila masuk Islam, alhamdulillah. Sejak kita keluar kita awak satu pulau Islam besar. Alhamdulillah. Kalau kita tak pergi habis masuk aku habis pokok pulau tu. Yang kita pergi itu saudara itu wujud yang wahamiyah, yang adamiyah. Yang sebenarnya pulau itu memang ada nak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kena-mena dengan kita punya usaha dan ikhtiar. Sebab itu hijab. Dalam bahasa tasawuf dia panggil hijab. Fiqh dia panggil asbab. Jadi benda ini kita faham. Kalau kita tak faham hijab ini akan membinasakan diri kita. Nanti kita akan memilih kalau aku tidak berdakwah, tak masuk Islam, nanti itu kafir masa itu. Tidak. Yang kita buat tadi ubudiyah, yang merupakan bila sebut hamba. Dan saya katakan tadi, bila sebut hamba ialah ada yang adami, bukan ada yang wujudiyah. Tidak.
Adanya kita ni ada yang adamiah, ada yang tidak ada yang nak membuktikan adanya yang ada, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita buat kena faham, hijab sahaja, on behalf daripada kuasa Allah sahaja. Sebab tu dia kata di sini, ya, demikian itu, kata dia, demikian itu, yang Dr. cerita tadi, daripada wujud sifat qahar Allah. Dia menggunakan sifat al-qahar dia tadi, mengganggu kita, menghijab kita untuk menyelesaikan apa kehendak kita. Kadang kita sangkut, kadang-kadang terlepas. Kalau Allah izinkan, terlepas. Disekat oleh umur kita yang pendek, disekat oleh badan kita yang tidak sehat, disekat oleh harta kita yang tidak banyak, dan sebagainya. Bisa kata kita kalau boleh nak memeluk gunung, apakah tak ada tangan, tak sampai, betul tak? Kita memang nak memeluk gunung tapi tangan tak sampai. Itu hijab tu, halangan daripada Allah. Tapi kalau Allah nak beri, tak ada masalah. Allah boleh buat. Isya arada syai'an yakun kun fayakun. Dia boleh buat, tetapi masalahnya dia sekat hamba-hambanya dengan sifat qaharnya. Maka kita kena jaga. Apa hijab? Yang kata hijab tu apa? Kalau tidak, kita akan kecewa. Beriman ke Quran secara dia benar-benar ni basic dalam bidang Al-Quran. Kita tak boleh huras sendiri apa pasal kadang-kadang dia merupakan ekstrak, dia balawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kata Fir'aun, kita pergi baca Quran. Dalam Quran, saudara sekalian, sama juga ini apatah lagi benda sama. Semua kitab, hadis juga. Al-Quran, bila kita baca dia, kita boleh, oh kalamullah. Tuan-tuan sekalian, tak baca, tak payah guna kitab, sudah ada Quran dan hadis. Saudara, Al-Quran ni adalah mesti diambil dan dihuraikan oleh ulama, ataupun kita panggil dia mufassiri. Sebab di dalam tu ada berbagai-bagai perkara yang kita tidak boleh faham. Contohnya, suatu masa Fir'aun apabila tenggelam di dalam Laut Merah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pasal iman dia ni Allah tak terima? Ulama bahas. Apabila Fir'aun masuk boleh, qala amantu annahu la ilaha illa. Bila masuk laut saja, aku beriman kepadanya, annahu la ilaha illa, dialah Tuhan, la ilaha illa. Illa apa? La ilaha illa allazi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman kepadanya, tiada Tuhan, yang Tuhan ini dipercayai kumpulan Bani Israel. Hadirin, pada dia wa ana minal muslimin, aku masuk golongan orang Islam. Kenapa ucapan pengakuan Fir'aun ini Allah tak terima? Pasal apa? Sebab Allah nak cerita cara mengucap dia, cara pengakuan dia tidak sempurna. Semua sangat amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman kepada tiada Tuhan. Dia percaya dengan keindahan Tuhannya, tetapi dia tak sebut Nabi Musa alaihi salam. Bermakna dia beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Nabi Musa. Satu. Yang kedua, iman dia pula allazi amanat bihi Banu Israel, yang mana diimankan oleh orang-orang lain Banu Israel. Aku bersyukur dengan dia lah. Tak terima pasal apa iman taklif. Aku beriman juga baca ramai-ramai. Macam mana percaya kepada Allah? Macam ramai-ramai. Dalil macam ustaz-ustaz sama dia, tak ada dia. Kalau dia yakin, aku yakin. Sama, serupa saya punya oh dia. Tuan boleh yakin macam saya. Dia yakin, saya yakin lah. Dalil sama dengan dia lah. Dia sendiri tak belajar. Dia sendiri tidak macam Tok Guni Aziz. Dia sendiri tidak kena belajar macam Cik Aziz juga lah. Baguslah iman, baguslah taklif kita tadi. Dah sempurna. Macam Fir'aun tadi lagi tu. Amanat bihi Banu Israel, macam mana berimannya Banu Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku kata daripada golongan awal Islam. Kenapa tidak diterima? Ulama mengatakan ini ada sebab dia. Sebab itu setelah kalau kita asyhadu an la ilaha illallah 20,000 kali, tetapi kita tak masuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak beriman. Hari ini ada keputusan ulama mengatakan orang Kristian iman lebih baik daripada orang Islam. Ini mana ni? Orang Kristian iman lebih baik daripada orang Islam.
sebab dia percaya kepada Allah. Saudara bila tidak percaya kepada Muhammad, iman dia tidak diterima. Nabi Musa percaya, Nabi Fir'aun percaya kepada Allah, tapi dia tak terima masalah, tak percaya Nabi Musa. Sebab itu mengucap syahadat ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, baru beriman. Macam mana Fir'aun? Allazi amana bi Bani Israil, tidak beriman sebab dia taklid la ilaha illa, tidak beriman, tidak sebut Nabi Musa alaihi salam. Maka sebab itu saudara kalau mengucap yakin kepada Allah 110 per 100 pun kalau tidak menerima Nabi Muhammad SAW, tidak dikira beriman. Tolong bersihkan akidah yang tak betul. Walaupun dia tu internet, orang bercakap tu tuan guru sekalipun, menolak Nabi Muhammad SAW tidak dikira sebagai beriman. Saudara, disebut dalam Quran ialah ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Sebab dia beriman kepada Nabi Musa. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Musa. Ada juga yang beriman kepada Nabi Allah, beriman kepada Musa, maulai kita, tapi tidak beriman kepada Noah, patah juga. Sebab apa? Dia sudah dinasahkan oleh mazhab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila turun Al-Quran, turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh agama-agama yang lepas dibatalkan, termasuk Yahudi dan Nasara. Dulunya beriman Nabi Allah Musa, dulu beriman Nabi Allah Isa. Apabila mari Muhammad SAW, kalau andai kata dia hidup lagi dan beramal dengan amalan ini, maka amalan sudah tidak diterima. Sebab apa? Allah perintahkan ikut Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau betul beriman kepada Allah, mungkin ikut aku. Tak boleh ikut Nabi dulu, mungkin ikut aku pula. Fattabi'uni. Ni dia beriman kepada Allah walaupun Kristian. Lagu mana kafir boleh beriman? Saya tak dapat fikir sampai sekarang. Orang kafir beriman. Sedang inilah kita yang berlaku akhir zaman melalui gerakan tadilah. Sebab jaga. Ada yang kata kalamullah, tetapi Allah menciptakan kalam orang lain. Contoh ya. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Shadaqallahul azim. Kalamullah. Tetapi di sini Allah menceritakan Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya. Allah cerita, Nabi Yusuf kata. Allah kata, Nabi Yusuf kata. Lepas tu ahli ayah dia berjawab. Ahli ayah dia berjawab. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu cerita mimpimu ni kepada saudara kamu. Ni siapa kata ni? Nabi Yakub kata. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ya anakku, jangan cerita mimpimu tadi pada saudaramu yang lain. Siapa kata ni? Allah kata, Nabi Yakub kata. Hak tadi pula Allah kata Nabi Yusuf mimpi, cerita pada bapak dia. Jawab bapak dia pula, ya abati inni, anakku, apa pula? La taqsus ru'yaka ala ikhwati. Jangan cerita mimpi pun. Siapa kata tu? Nabi Yakub. Kalamullah. Allah kata, Nabi Yusuf kata. Allah kata, Nabi Yakub kata. Allah kata, Jibril kata. Allah kata, orang kafir kata pun ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sadaqallah. Ya Muhammad, andai kata mu tanya orang kafir, mu tanya kafir Arab, mu tanya kafir Mekah, mu tanya kafir Yahudi, mu tanya kafir Kristian, mu tanya MC, tanya Cina, tanya India, Hindu, Buddha pun la yaqulunna Allah. Dia akan mengatakan Tuhan dia Allah. Siapa kata tu? Allah kata, orang kafir akan kata lagu tu. Ahli Allah tak terima. Jangan ambil ayat sebagai kalam Allah. Allah kan cakap. Allah cakap, orang kafir cakap. Saya tulis lagi. Sebab saya baca, ada berpuncuk dengan ayat tu. Puncuk lagi ni otak. Jangan pakai ulama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard
La yaqulun Allah. Ni jamak ni sana. Allah Ta'ala sorang dia buat apa panggil lain pun lunna pula. Kalau lama lah boleh kira lagi. Andai kata ya Muhammad, sa'al tahun mau tanya kepada mereka. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya la yaqulunna, nescaya mereka itu akan berkata Allah. Ni siapa ni? Allah buat kafir. Ni jamak ni, bukan kola. Maka ini adalah hak ni tadi, domain dia. Hum la yaqulunna. Kalau hu qala, kalau hunna qalanna. Jadi ini jamak. Ini untuk orang kafir. Kafir cakap, Allah Ta'ala cakap, kafir cakap. Ni tak dalil Allah yang sama ni dia. Allah Ta'ala kata, orang kafir kata, Allah tak terima. Itu dia kan. Innal ladzi nakafaru min ahli kitab, innal ladzina kafaru min ahli kitab, min ahli kitab wal musyrikin. Guna dengar kali wal musyrikina fi wal musyrikina fi jahan fi nari jahannam khalidi nabi. Ni hak kafir tadi. Ni orangnya. Ni hak ni lagi, ni lah orang. Nah, sesungguhnya kafir-kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, kafir-kafir lain penyembah berhala. Fi nari jahannam khalidi nabi. Apa masa orang beriman masuk neraka pula? Kalau Kristian tu beriman, Yahudi beriman, masuk neraka jadi apa pula? Sebab dia tidak beriman lah. Macam juga Fir'aun, amanat bihi banu Israel. Kenapa tidak terima? Dia beriman satu kepada umat Nabi Musa yang dah beriman. Dia tak beriman. Ada dalam ayat yang lain pula, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Oh tu dia. Dia tak kata amantu billah, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sebab apa? Sebab iman taklid. Ulama mengambil keputusan, Allah tidak terima. Sebab tu jangan gantung taklid. Tauhid, sini tak ada tauhid. Belajar tauhid supaya kita dapat bergantung diri kepada diri. Jangan gantung kepada orang lain. Tak boleh. Fiqh boleh taklid. Hukum fiqh, hukum fiqh wajib bertaklid. Hukum tauhid haram bertaklid. Dua beza yang besar. Hukum fiqh wajib bertaklid. Sebab apa wajib? Sebab kita tak reti bahasa Arab, tak reti balaghah, tak reti makni, mati dan bayan, kita tak reti. Yang retinya alif ulama. Tetapi tauhid pribadi, kita sendiri kena yakin bagi pihak diri kita tentang Allah dan Rasul dan tentang hari akhirat dan sebagainya. Maka belajar dalil-dalil dia sampai kita yakin. Sampai kita yakin. Maka bila yakin, baru sah kita punya taklid tadi. Adapun fiqh kita sah dengan taklid. Kita sah dengan taklid. Adapun tauhid sah dengan yakin. Bila hujah ada dalil, oh cukup untuk beramal. Tetapi tauhid kena dengan yakin. Belajar. Oh, macam tu baru sah tauhid. Tapi bila tak belajar Islam, Islam. Dalil dia, ramai-ramai Islam yang kesumpah saya sama. Jadi faham lah kita. Maka tauhid tidak boleh bertaklid. Habis ulama pertikai. Tapi macam mana belajar untuk peringkat pertama. Selepas faham, kena pegang dengan diri sendiri. Kenapa Allah Ta'ala tidak boleh berkongsi dengan Kristian? Sebab dia tidak ada keyakinan macam kita yakin. Allah bagi Kristian, Allah salisu salah. Dia Tuhan dia tiga. Tuhan kita satu. Kalau kita serupa, sama dengan dia lah kita ni. Duduk sini lah peluk kita ni. Dia harus bila. Sebab itu, kenapa tidak boleh berkongsi? Sebab Tuhan dia tiga. Tuhan kita satu. Habis yang satu dia siapa kata? Dia mengaku. Tetapi ketepatannya tidak jazam, tidak wakil dan tidak sawab.
Satu dia ni tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Dia masukkan Mary, dia masukkan Isa di dalam kumpulan Tuhan. Maka Allah tidak terima. Allah satu ni serupa, tetapi dia masukkan Mary, dia masukkan Isa, Jesus. Maka sebab itu saudara, jangan fungsi dengan dia. Sebab Allah dia tidak sama dengan Allah. Dari segi fahaman. Begitu juga bukti banyak. Dan satu min ahli kitab. Ini siapa dia? Yahudi, Nasara dan Majusi. Majusi tak masuk sebab dia tak ada tidak. Wal musyrikin dan kafir-kafir lain. Fi nari jahannam khalidina bi, confirm daripada Allah. Yahudi dan Nasara agama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita Yahudi dan Nasara agama Samawi. Samawi itu masa pada Nabi Muhammad lahir. Bila Muhammad dah datang bawa masjid Islam, dia kena ikut Nabi Muhammad. Sudah dinasahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Saudara sekalian, jangan lagi ada seperti karya kita kuasa itu hari Astagfirullahaladzim. Orang suruh ngaji tauhid, dia kata Greek-War. Suruh ngaji sebab 20, dia kata ajaran Yunan. Jadi sekarang jangan ya. Sekarang kata wujud kahar yang Allah Ta'ala, tengok atas segala asma' yang kahar berlaku dalam diri kita tadi. Dan jikalau terangkat hijab, macam saya kata ada, andai kata hijab ini tidak ada, terbuka, andai kata terangkat hijab daripada mereka itu, nescaya panahlah mereka itu, diri mereka itu. Nescaya kita kalau akak benda ni, nescaya kita akan rasa kita tak ada apa. Kita akan rasa macam kita benar-benar macam tidak berupaya apa-apa. Zero betul. Hari kita dihijab. Kenapa? Makanlah. Penjara. Alhamdulillah. Dihijab oleh nasi. Tapi tiba-tiba makan apa? Ada apa-apa ni? Berat kita. Berat. Kalau itu berlaku mati kita. Kalau telah bubuh hijab supaya kita boleh hidup di dunia ni. Boleh hidup. Saya kata contohnya, Puk berandam, Mok berandam. Itu dia. Susu. Habis. Laptop je. Habis. Nasi lacing. Habis. Lepas tu bergol. Besar main bola. Apa kata satu hari tak ada hijab? Puk kan besar. Lagu mana agak aku? Tak matilah kita. Kita tidak mampu nanti. Sebagaimana mana berlaku pada Abraham bin Auf. Mak dia kata, wahai Abdurrahman, aku duduk dengar kisah mula gatal-gatal kalau kat cerita kamu. Apa dia mak? Muni karamah geni macam-macam karamah muni. Setengah sahabat pun dia mampu jatuh terbantu, masuk balik cerah boleh cerah macam $6 million man. Karamah para sahabat dia pelik-pelik. Cina hati sedang dia hayu pedai dia motor itu Kisra. Jadi Abraham sahabat ini cerita selingan para sahabatnya karamah. Ya Abdurrahman ni karamah sangat bercerita kat satu perkara aku tak puas hati. Kata dia, orang lain bercerita aku nak kamu cerita sendiri. Jawab Abdurrahman, tak boleh mak. Itu hijab tu yang tak boleh buka. Rahsia dia. Abdurrahman, mu anak aku tapi aku mau pun tak boleh cerita. Tak boleh mak. Abdurrahman, aku tengok mu, aku bergaduh pun tak boleh cerita juga. Oh ni berat benar ni. Okeylah kalau mau dengar sangat, saya nak cerita satu saja. Jangan minta dulu. Cerita mak tak apa nak dengar. Mak ingat tak mak masa umur 17 tahun dulu, masa mak belum kahwin dengan bapak lagi. Memanglah dia mak masa tu mak ni sudah 70 nanti mak memang comel. Mak ingat tak masa tu mak bermain-main tepi-tepi hutan sana, di tepi-tepi apa bukit bukau sana. Ingat. Aku diganggu ni seorang pemuda kata dia. Mak ingat tak siapa pemuda tu? Biar siapa datang tu? Aku ingat tu. Aku ditolong oleh seorang pemuda menaiki seekor kuda yang gagah tadi. Mak kenal tak siapa orang tolong mak tu? Dia kata tak kenal lah, tapi handsome lah macam mu ingat kata dia. Oh, mak tahu tak siapa orang tolong mak tu? Mana aku tahu, aku muda lah, tak kahwin dia tu. Itulah saya mak. Tak memang kita. Mungkin sekarang balik tak tidur boleh. Sebab itu hijab tidak boleh dibuka. Saudara, dalam kitab lain, bukan kitab ni, yang kitab ni banyak. Tak tahu kalau orang troli bahasa ni. Cerita kisah dua keluarga. Dia duduk di satu pendalaman.
Dia makan sayur, ikan dia sendiri, sayur dia sendiri, begah dia sendiri, labu dia sendiri, teni dia sendiri. Tidak terlibat dengan ayam tak semulih langsung. Tidak terlibat dengan telur ayam tak basuh buat roti canang. Tidak terlibat. Saudara dia, sekali dia kata, bang, mari kita sekali pergi shopping lah, kata dekat bawah lah, shopping belakang kita duduk kat hutan, tempat kubur, kata dia. Kita pergi kat beli-beli berbagai lawat, kata dia. Kat dia bawa lah ayam sikit saja, sikit pergi jual barang-barang kat pasar. Dia beli barang yang balik. Dia jual ayam, dia jual sayur, dia jual tani dia belilah burger, fish venue, beef stick semua. Balik. Tak sedap. Inilah Pizza Hut. Bukan Pizza Hut. Oh, betul lah. Makan dah kenyang. Mulai kata besok pagi dia bangun lagi bini saudara sekalian. Dia nampak langit macam nak runtuh. Macam gedung, rendah. Dia tanya laki dia, bang nampak apa pula? Dia kata dia, langit gelap. Gelap, gelita kata dia. Dia pun fikir, kenapa semalam tengah mendekat? Jumpa orang ni. Apa makcik makan? Apa makcik pakai? Apa makcik dah buat? Dia tukar makanan. Maka dia tahu bahawa selama ini yang dia dibuka oleh Allah 7 petala langit, dia ada kamar kau biasa saja. Bila Allah tutup hijab, kau boleh tahu, oh selama ni Allah buka, baru hari ni ditutup. Yang kita ni pula ditutup. Kalau Allah buka, mati kita. Macam kantor, kita dah kantor. Dia ada potong burung macam ni. Dia duduk potong burung tempat orang siram air masak nasi tu. Dia duduk potong. Lalu nasi masuk, lalu air kecil sampai besar. Satu hari budak main goli, main tersepak tu burung. Dia terbuka, dia kelakon lah agak. Tersepak, dia terbuka aku. Dia tengok langit bumi mati, kata ni. Ada satu kawan saya, dia bawa kucing. Dia beli kucing, dia beli kucing kecil, dia beli. Dia pergi makan, dia campur, dia mandi, dia shampoo, dia belat, kucing semua besar. Kucing ni, dia buat tempat bengkok dia kucing ni. Satu hari dia buat turun kat bawah, kat lift bawah. Waktu kat bawah ada orang makan, kucing dia ada gini. Boleh jaga kucing ni. Dia tak, aku sial ada balik. Aku selalu kata dia senang betul. Kucing dia jadi pengsan. Terkejut tengok kereta pusaka wajah lagi. Jadi kita kalau tak lagi hijab, kita kalau telah buka, ini kucing itulah kita. Bilal bin Rabah, saudara, ditarik daripada pasir, keluar orang tulang ni keluar, berdarah, dan nampak perut keluar. Tetapi apa kata dia? Ahad. Aju kita ingat apa kita kata? Orang ingat kepada pasir apa kata? Doktor, misi. Itu kalau kita. Tapi Bilal Ahad. Makin senyum. Datang Abu Bakar. Apa buat macam ni kau kepada Bilal bin Rabah? Berapa aku nak bayar? Mau ada duit? Berapa banyak aku bayar? Dia tebus Bilal bin Rabah. Dan akhir sekali berkhidmat dalam Masjid An-Nabawi. Apa pasal ahad saya sekalian? Sebab Allah Ta'ala buka hijab, nampak surga. Nampak? Itulah hijab. Sebab itulah ahli sufi, dia mengajar kita supaya hijab ini tidak berat. Dia tidak berat. Kalau kita hijab tebal sangat, saudara, kaki kita tak kaki kita kalau mati lah mana? Kaki kita mati lah kau pijak paku dua cipaku elok. Jadi kita nak buka betul supaya kita rasa nikmat syurga tadi dengan lebih baik. Kita buka sikit hijab. Buka hijab. Dia panggil buka hijab. Dan nama dalam mutasawuf buka hijab ni, saudara sekalian, apabila hijab itu terbuka di dalam bidang ilmu tasawuf, kita panggil dia mukasyafah. Di dalam bidang ilmu tasawuf, bila terbuka hijab ini tinggal sebagai mukasyafah. Kasyaf ini bermakna terbuka benda yang terlindung. Dia akan dapat benda ini melalui mesej ini. Tetapi orang Yahudi ataupun orang-orang Orientalis Barat, dia tak dapat pesan mukasyafah yang dapat yang kita pergi kursus motivasi, kursus melalui yang kita ada kursus nangis diri itu bukan mukasyafah, itu insting baru. Di luar kotak hati lagi. Itu baru sifat manusia, fitrah manusia. Ia akan sedih bila tersengguh, ia akan marah bila dikritik,
Ia akan senyum bila bergembira. Itu insting. Mukasyafah itu bukan cahaya. Tidak. Nangis. Wow, nangis. Sebab apa? Nangis sedih daripada miskin jadi kaya. Hak nangis yang sebenar ni saudara, Tuhan buka rasa sedih Al-Quran Karim. Macam kita semayang kan. Kenapa kita tak rasa semayang itu sedap? Sebab Allah Ta'ala tak buka kepada kita. Bila Allah buka, saudara, bergegar jiwa kita. Tak sempat habis Fatihah kita. Hari ni kita semayang, kita semayang, kita duduk kat air. Dan kita letak semayang kita. Sebab kita tak rasa. Sebab kita guna betul-betul konsep mukasyafah. Jaga makan, jaga puasa, jaga minum, jaga pakaian, jaga mulut, jaga mata. Takbir pun sudah berbeza, saudara. Kita angkat sudah berbeza. Allahu Akbar. Kita sudah berada di kayangan masa. Sebab apa? Sebab kita sudah naik ke langit merah menggunakan Allahu Akbar tadi. Kita tak pernah rasa. Sebab apa? Sebab kita bukan balu. Apa bukan balunya? Syahwat yang adamiah. Syahwat yang adami. Kita sangkut dengan harta, sangkut dengan kenama, sangkut dengan kemewahan, sangkut dengan gila pangkat, sangkut dengan gila nama dan sebagainya. Benda ni menghijabkan kita. Barang-barang rohani tadi tak boleh naik ke langit. Barang-barang rohani dalam jiwa kita tadi tidak boleh naik ke langit. Tidak boleh bertemu dengan Tuhannya. Sebab apa? Disangkut oleh duniawi yang adamiah tadi. Contohnya, kita takbir Allahu Akbar. Allah mari mana, saudara? Mari dari langit kepada manusia. Kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari mana ayat kita baca? Mari langit. Tetapi Allah Ta'ala punya takbiran, yudabbirul amra minas sama'il ardh summa ya'ruju ilaihi. Naik balik. Sepatutnya kita tak diterbang balik ke langit. Tetapi kita tidak boleh terbang sebab disangkut oleh gaji yang tak dapat lagi. Disangkut oleh makanan yang haram. Disangkut oleh gila pangkat. Disangkut oleh gila dunia. Disangkut oleh sombong dan riak yang ada diri kita. Itu disebut mukabbalu syahwat yang adanya. Tapi kalau kita boleh clearkan diri kita dengan sombong, clearkan dengan dendam, tidak ada, bertaubat dengan Allah SWT, set hamdulillah 0 point, angkat saja saudara, dia sudah mi'raj. Lepas tu mula tanya, Ustaz, khusyuk kat mana Ustaz? Khusyuk ni bermakna tak ingat apa-apa. Saudara, sampai anak panah kena kat kaki, dia tak rasa. Saudara, itu bukan khusyuk, itu tak khabar. Wahai kampung sama ni tak khabar. Khusyuk ni saudara, kita tahu yang kita hamba, kita berdepan dengan Allah. Kita tahu kita salah dan kita mengharapkan keampunan Allah. Rendahkan diri kita. Bukan tak khabar, tidak. Allah Akbar, mata pusing, buat gini, tak tahu apa. Itu ICU. Bukan khusyuk. Nak urai khusyuk tak boleh. Pasal apa? Dia tidak pernah merasai khusyuk. Ikhlas bersama. Bagi orang nak buat ikhlas, orang yang nak buat ikhlas tu, dia nak ikhlas dulu. Lagi orang ikhlas Ustaz, saya nak cerita untuk guru saya cerita. Awet, kalau mu nak tahu ikhlas tu apa, mu tu rumah, mu tak baca pintu telefon. Kata dia. Dalam rumah mu ni ada mak, ada peti, ada orang-orang manja. Mu tak terlupa baca pintu, mu tak balik, mu tak biarlah, biar Tuhan jaga. Itu baru tahu ikhlas. Boleh kita buat agak. Yang kedua kata mereka nak tahu ikhlas lagu mana, kata dia, mu ada cici, mu cabut cici mu ni. Mulai pada lagu. Ya cici, kalau benar-benar mu ni cici aku beli dengan duit halal, aku kerja first gaji aku, maka aku nak mu timbul semula. Kalau mu cici haram, aku tak timbul tak apa. Kita bercampur dalam lagu, agak timbul ke tak? Dia takkan timbul sebab apa? Bagi di hati kita, bakal ni haram. Mana boleh timbul benda tu gelap? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, saudara, apabila dia dikutuk, dicaci, dikutuk, diketengah kerana kitab dia Ihya Ulumuddin, dia pergi ke tepi sungai ni, dia balut dengan batu kitab dia tadi, dia ikat dengan batu yang amat berat, dia pergi, dia munajat dengan Allah. Di antaranya, ya Allah, ya Tuhanku, inilah kitab yang telah karang dengan penuh dengan mujahadah dan isyak aku sekarang, dan aku dikatakan fitnah dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhanku, andai kata benar dia tidak berguna, biarlah dia tenggelam untuk selama-lama.
Dan andai kata dia boleh memimpin manusia dan umat Islam dan memberi kebaikan kepada mereka, timbul semula perlu campur, kejap lagi timbul semula tu. Itu dia menurut. Acu tak kita buat lagi begitu. Kalau ada satu surat khabar bernama Sina Amerika, tahu dah sungai, timbul betul. Tak ada orang yang berani macam Ibn Ghazali. Memang tak timbul punya. Imam Ghazali sanggup. Sebab apa? Dia yakin yang dia buat ni adalah kebenaran. Dia yakin. Itulah dia dalam manusia. Tauhid. Jauh dah. Tunggu saya bila mengajar dia lagi. Hayhata hayhata lima tu'adu. Jauh nak dapat makni awal. Tunggu kata gitu. Ni kita pula. No problem. Mau dia. Tunggu walim ulama besar boleh cakap hayhata lima tu'adu. Jauh nak dapat yakin macam ni awal jauh. Tunggu ulama yang terkenal boleh cakap macam tu. Apa tak kita? Kenapa berat ayat? Dihijab oleh duniawiyah, dihijab oleh ukhrawiyah. Dan jika terangkat kata pandang mereka diri mereka tu dah bakar mereka tu dengan Tuhan. Kalau Tuhan buka hijab di sedara ampinglah kita macam kata tadi lah. Aku adalah Tuhan jadinya. Aku adalah dia. Kalau Tuhan buka benda ni. Ada satu pelajar zaman dulu dia belajar. Dia pergi, dia mengaji tak dapat ilmu. Dia mengaji tak dapat ilmu. Dia masuk munajat dalam bukit. Termasuk Sidiq, termasuk Ibn Hajar pun munajat juga. Dia masuk, dia bertampur, dia makan, dia apa yang ada. Dia berkata leku duit dah tak ada nak mengaji, dah tak boleh. Muak tak bagi duit, harta pun dah tak ada. Nak mengaji pun dah terkenal, ilmu belum dapat lagi. Dia kata batu, pelepu. Batu sekerah-kerah batu tu, kata pecah, batu tu keluar ulat. Kalau kita kata petak keluar ulat, dia tahan saudara. Ini batu. Kalau kita belok mangga ada ulat, kita tak heran. Sebab ada lubang dan ada tepi bubuk boleh masuk. Batu yang keras satu, dan dia bukan jenis makanan. Pecah batu tu keluar ulat. Ulat. Dia ambil ulat, dia kata ulat batu boleh hidup. Aku duduk atas sini tak boleh hidup, tak pernah sama. Dia buka buku balik, terus belajar semua. Tak kira ada duit kau, tak ada duit kau, ada belanja kau, tak ada belanja kau, tak faham kau, dia terus belajar balik. Orang tanya dia belajar. Orang tanya, apa sahamu ni? Tak takut kau tak ada bayu kan? Itu aku sekolah dah. Aku suka ulat lepas. Ni lama ngaji. Siapa nak biar belanja ni? Aku macam ulat lepas. Macam kita buat lagu. Dia mau cepat pergi belajar ni. Amerika ada mesyuarat. Aku macam ulat lepas. Boleh buat lagu. Tak berani kita sebab takut kena potong gaji dah, takut kurang ekonomi dah. Takut elang tak dapat lah baru ni, kalau bajet baru tak dia kata elang doktor. Jadi kuat kita video. Kuat kita video. Boleh ngaji isi bajet. Wahai puan-puan sekalian, selepas ini siapa yang sanggup bekerja pukul 7 sampai pukul 9, saya akan bayar 1,000 tambahan gaji. Tak ada bajet ni. Ada aku nak kita buat lagi. Pasal apa? Dihijab oleh duniawiyah dan ukhrawiyah. Kenapa tidak? Tidak habis kalau keluarga. Dihijab oleh ukhrawiyah. Dia. Jadi kata dia, manulah dengan Tuhannya dan ada mereka itu hamba bagi Allah dengan sebenar-benar hamba. Tiada menjadi hamba bagi yang lainnya. Andai kata Allah Ta'ala tidak tutup hijab ini saudara, tidak ada orang yang bekerja, tidak ada orang yang akan berjuang, tidak ada orang yang akan memerintah Nabi. Semua sekali akan duduk di tiga semayang. Maka sebab itu Allah hijabkan dengan dunia, Allah hijabkan dengan kahar supaya kita membangunkan dunia ini. Sebab itu para wali dengan kita perangai tidak sama. Sebab mereka telah dibuka hijab oleh Allah. Tetapi mereka tidak banyak. Mereka ada dalam lingkungan. Kalau Tok Guru saya cakap macam atas berat. Jumlah wali ni macam atas berat. Mana kalau disebut kepada benda 1 juta, dia 2 orang saja. Jumlah macam ni saja akan ada. Bukan tak ada. Dia ni yang macam ulat lepas itu memang ada, tapi janganlah kita. Jangan pula sedar walaupun orang ni pula.
Putih kejok orang bapak macam pula orang bapak. Begas saudara, baiklah negara kita. Sebab tu Allah tak beri ramai orang ini. Tapi ada di antaranya siapa saudara sekalian, saya buka.